Tindakan warga Bangladesh ludah jalur gemilang biadab. Tindakan individu warga Bangladesh meludah bendera Malaysia adalah perbuatan biadab yang perlu diambil tindakan. Pengerusi Persatuan Kebajikan Surplus Pulau Pinang, Mohd Sofyan Mohd Zain berkata, perbuatan itu dilihat seperti mahu melakukan provokasi terhadap rakyat negara ini. Itulah heboh terbaru dari negeri kasino Malaysia. Seorang mahasiswa asal Bangladesh diduga meludahi bendera Malaysia. Mahasiswa tersebut diperkirakan berada di luar negeri, tapi sebelumnya pernah kuliah di Malaysia. Netizen negeri kasino Malaysia pun geram terhadap perilaku mahasiswa tersebut dan berharap polisi Malaysia bertindak. Soal hina-menghina seperti itu sebetulnya sangat sering terjadi di negara Malaysia. Itu karena Malaysia terpecah dalam berbagai kaum, dan politik di negeri kasino tersebut selalu diwarnai oleh sentimen perkauman. Walau ada undang-undang mengenai 3R yang berkaitan dengan raja, religi, dan ras, tetap saja masalah penghinaan sering terjadi. Sikap kaum Melayu negeri kasino yang cenderung rasis mungkin juga kurang disukai warga asing. Dulu juga pernah ada warga Bangladesh yang didenda karena memasang bendera Malaysia secara terbalik. Aksi itu diduga pula sebagai bentuk provokasi. Dengan kata lain, masalah hina-menghina cukup sering di Malaysia. Jangan pula bila kaum Melayu negeri kasino juga sangat sering mengusik, bahkan menghina bangsa Indonesia. Kaum Melayu negeri kasino merasa jadi kaum yang paling hebat di alam semesta, karena mereka punya konsep alam Melayu yang maha luas. Konsep tersebut jelas menabrak konsep bangsa dan negara Indonesia. Tapi kaum Melayu negeri kasino sama sekali tak peduli. Dengan konsep tersebut mereka sering mencuri budaya Indonesia karena semuanya dianggap milik Melayu Malaysia. Dan para profesor Melayu negeri kasino pun jelas-jelas menafikan keberadaan bahasa Indonesia. Mereka mau memelayukan bahasa Indonesia. Dah Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Karena merasa jadi kaum yang hebat dan punya raja sampai 9, maka kaum Melayu negeri kasino juga sering menghina kehidupan rakyat Indonesia. Misalnya, seperti yang dilakukan putra terbaik Melayu negeri kasino berikut ini. Anda ada membantu tak dengan rakyat anda sendiri, Indonesia, yang ramai miskin? Anda jealous dengan rakyat Malaysia yang kaya-kaya, yang ada harta. Itulah penghinaan kaum Melayu kasino yang biasa dilakukan pada Indonesia. Nah selanjutnya, marilah kita simak lagi kasus bendera Malaysia yang diludahi. Tindakan warga Bangladesh ludah jalur gemilang biadab. Tindakan individu warga Bangladesh meludah bendera Malaysia dan menyifatkan universiti tempatan di negara Malaysia sebagai mini Dhaka adalah perbuatan biadab yang perlu diambil tindakan. Pengerusi Persatuan Kebajikan Surplus Pulau Pinang, Mohd Sofyan Mohd Zain berkata, perbuatan itu dilihat seperti mahu melakukan provokasi terhadap rakyat negara ini. Di negara ini, ada ramai warga asing sama ada yang mempunyai dokumen atau pendatang asing tanpa izin atau parti termasuk dari Bangladesh. Apa yang berlaku ini mungkin disebabkan tindak balas daripada warga asing yang tidak berpuas hati dengan pihak berkuasa kerana diambil tindakan penguatkuasaan, katanya. Mohd Sofyan berkata, perbuatan sedemikian boleh mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia yang mungkin akan bertindak sendiri dalam mengatasi isu berkenaan. Dalam dunia tanpa sempadan kini, video tular berkenaan semakin disebar dengan meluas, yang boleh mencetuskan kemarahan orang ramai. Situasi ini boleh mendorong orang ramai mengambil tindakan sendiri, bagi membalas perbuatan biadab berkenaan sekiranya pihak berkuasa lambat bertindak, katanya. Mengulas mengenai lokasi kejadian itu, beliau berkata, terdapat kemungkinan ia berlaku di luar negara atau di pejabat kedutaan. Jika kita lihat rakaman video itu, terdapat banyak bendera yang disusun di sana. Selalunya apabila terdapat banyak susunan bendera,
Ia membabitkan program kehadiran peserta dari negara tertentu, katanya. Beliau berkata, pihak berkuasa terutamanya Polis Diraja Malaysia atau PDRM perlu mengeluarkan kenyataan berhubung kejadian itu. Pihak polis perlu mengeluarkan kenyataan mengenai maklumat kejadian ini seperti lokasi dan info lain berkaitan. Jika kejadian berlaku di luar negara, pihak Kementerian Dalam Negeri, KDN, perlu menghantar memo kepada pihak kedutaan supaya individu berkenaan diambil tindakan, katanya. Begitulah kasus penghinaan terhadap bendera Malaysia. Tak hanya oleh orang Bangladesh, Malaysia pernah pula dihina oleh orang Kamboja. Makcik Kamboja pernah mengatakan bahwa kaum Melayu Malaysia pemalas. Dan kasus tersebut sudah mendapat putusan pengadilan. Dibandingkan orang Melayu, malas. Dibandingkan orang Melayu, malas. Dibandingkan orang Melayu, malas. Usahawan wanita Mariah Yaakob didenda RM40,000 manakala anak lelakinya dilepaskan dengan bon RM10,000 selepas kedua-duanya mengaku salah di Mahkamah Session Air Keruh pada Jumaat atas dua tuduhan menghina rakyat negara ini terutama Melayu tahun lepas. Pengakuan itu dibuat Mariah Yaakob 48 tahun dan Izwan Hafsham Muhammad Hisham 23 tahun di hadapan Hakim Azhar Orni Abdul Rahman. Mengikut petuduhan, Mariah atau dikenali sebagai Makcik Kemboja didakwa menggunakan aplikasi TikTok dan membuat suatu kenyataan dengan niat yang mungkin mengapikan kaum Melayu. Kesalahan itu dilakukan menerusi rakaman video di aplikasi TikTok telah ditonton di sebuah rumah di Bukit Piatu, Kampung Musai dalam daerah Melaka Tengah kira-kira jam 6 petang 16 November tahun lalu. Justru tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 505(c) Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Izwan Hafsham yang juga pengarah syarikat Maria Holdings didakwa secara sedar menggunakan aplikasi TikTok di alamat sama dengan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi video yang memaparkan ibunya mengatakan kenyataan jelek itu antara 14 hingga 16 November lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan hendaklah juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Pengarah Pendakwaan Negeri Ahmad Sazali Omar dalam prosidingnya mencadangkan hukuman setimpal dikenakan ke atas kedua-dua tertuduh memandangkan kesalahan yang dilakukan menyentuh isu 3R iaitu kaum agama dan institusi raja adalah amat serius. Meskipun kedua-dua tertuduh telah memohon maaf kepada rakyat Malaysia menerusi media sosial tetapi ia bukan alasan untuk meringankan hukuman terhadap mereka. Peguam kedua-dua tertuduh Kamal Hisham Jaafar pula dalam rayuannya meminta hukuman ringan dikenakan ekoran pengakuan salah yang dibuat anak guamnya menjimatkan masa mahkamah. Kemboja. Apa kena mengena kalau tutur orang Kemboja dengan orang Malaysia? Apa beza? I memang orang Kemboja. I bilang Kemboja. Tapi I dibesarkan di Malaysia. So ada apa-apa kalau orang Kemboja memang pandai menyaga kan? Betul tak? Dan orang Kemboja memang rajin. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Nak dibandingkan orang Melayu, malas. Itulah kasus penghinaan yang dilakukan oleh Makcik Kamboja. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.